Salam sejahtera semua, selamat datang dan selamat kembali ke channel ini, Current Sphere MY. Kamu pernah dengarkah pepatah, kalau rumah sendiri pun retak, jangan pandai-pandai mahu cakap pasal rumah orang. Pada video kali ini kita ingin bincang satu isu yang semakin panas membara, yaitu soal integriti dan kebebasan kehakiman Malaysia. Tetapi twistnya, Perdana Menteri sendiri dikaitkan dengan isu undang-undang. Jadi, macam mana kita mahu jamin keadilan kalau ketua kerajaan sendiri pun sedang menghadapi saman? Mari kita bongkar satu persatu apa yang sedang berlaku. Dan jangan lupa, video ini bukan untuk yang hati tisu, sebab kita akan kupas sampai ke akar dan kita akan tanya soalan yang orang lain mungkin takut mahu sentuh. Baiklah, baru-baru ini pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil dengan kenyataan yang cukup keras. Beliau mendakwa bahwa kebebasan kehakiman negara tidak akan pernah terjamin selagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berdepan isu undang-undang pribadi. Kenyataan itu merujuk secara langsung kepada saman sivil yang difailkan oleh bekas pembantu Anwar sendiri, Muhammad Yusof Rotha, berkaitan dengan dakwaan serangan seksual. Muhyiddin menyatakan bahwa ahli parlimen kerajaan kini semakin sedar bahwa Anwar sudah menyimpang dari landasan reformasi sebenar. Janji-janji reform institusi menurutnya hanyalah tinggal janji kosong. Malah beliau turut menyelar bahwa institusi negara kini sedang dirobek dan hak kebebasan rakyat disekat hanya untuk memastikan Anwar terus kekal berkuasa. Kenyataan pedas ini muncul selepas 9 ahli parlimen PKR yang diketuai oleh Rafizi Ramli sendiri. Ya, Rafizi yang mendesak agar satu Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI ditubuhkan bagi menyiasat dakwaan campur tangan dalam pelantikan kehakiman. Permintaan ini mencerminkan keresahan dalaman yang nyata dalam blok kerajaan sendiri. Namun, Jabatan Peguam Negara ataupun AGC tampil memberikan reaksi. Mereka cuba menepis kebimbangan tersebut, tetapi dalam masa yang sama mengakui bahwa dakwaan seorang hakim Mahkamah Persekutuan mencampuri urusan pelantikan kehakiman adalah sesuatu yang serius. Perkara ini dipercayai berlaku ketika Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat masih menjadi Ketua Hakim Negara. Lebih mengejutkan, isu ini muncul di khalayak umum selepas satu laporan polis difailkan oleh wakil kepada hakim berkenaan berikutan soalan yang dihantar oleh portal Malaysia Kini. Isu yang sepatutnya dibincang tertutup kini terbuka untuk awam menilai. Muhyiddin terus menyerang. Beliau mendesak agar ahli-ahli parlimen kerajaan menyatakan secara terbuka bahwa mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar. Jika ini berlaku, katanya, maka mengikut perlembagaan persekutuan, Anwar mesti meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri meletakkan jawatan, hilanglah mendung yang menyelubungi negara dan selamatlah negara ini, kata Muhyiddin dengan nada yang dramatik. Muhyiddin turut menambah bahwa kejatuhan populariti Anwar kini amatlah ketara, terutamanya selepas kerajaan melaksanakan dasar-dasar kontroversial seperti peluasan cukai SST, kenaikan tarif elektrik, dan pengurangan subsidi. Menurutnya, semua ini mendorong Anwar untuk menguatkan cengkaman ke atas institusi negara, supaya beliau terus bertahan di tampuk kuasa. Satu lagi perkara yang dibangkitkan Muhyiddin ialah tindakan Anwar memohon kekebalan daripada tindakan mahkamah, sesuatu yang dikatakan tidak pernah berlaku sebelum ini. Ini jelas menunjukkan, katanya, konflik kepentingan yang amat serius. Untuk rekod, Anwar sebelum ini memohon kepada Mahkamah Persekutuan agar 8 persoalan perlembagaan dikaji, termasuklah persoalan sama ada beliau mempunyai kekebalan daripada tindakan sivil yang difailkan oleh Yusof Rotha.
Dan seperti biasa, Muhyiddin tidak lupa untuk membandingkan zaman pentadbirannya. Katanya semasa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau tidak pernah campur tangan dalam urusan kehakiman. Pelantikan hakim dibuat dengan menasihati yang di Pertuan Agong, seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Tidak pernah timbul isu kontroversi ataupun keraguan katanya, sebab beliau memang menghormati sepenuhnya kebebasan badan kehakiman. Sekarang persoalannya, bolehkah rakyat benar-benar percaya bahwa sistem kehakiman bebas jika pemimpin tertinggi sendiri sedang berhadapan dengan saman sivil dan dalam masa yang sama memohon kekebalan? RCI yang dicadangkan oleh Rafizi dan kawan-kawan PKR itu kenapa tidak dapat sokongan penuh daripada Perdana Menteri? Bukankah ini peluang terbaik untuk membersihkan nama sendiri dan juga sistem kehakiman? Dan persoalan yang lebih besar, adakah kita kini sedang menyaksikan satu bentuk autokrasi perlahan-lahan mengambil tempat dalam demokrasi Malaysia, di mana Perdana Menteri bukan sahaja mahu kuasai politik, tetapi juga mahu immunity undang-undang? Adakah kenyataan Muhyiddin ini semata-mata serangan politik atau sebenarnya suara hati rakyat yang semakin resah? Lebih menakutkan, adakah kita sedang menuju ke arah sistem demokrasi palsu di mana semua institusi penting dikawal oleh satu kuasa eksekutif sahaja? Kita juga tidak boleh lupa, Muhyiddin sendiri pernah dikritik kerana pelbagai keputusan semasa tempoh darurat yang dulu. Jadi, adakah ini sekadar strategi politik menjelang PRU16 nanti? Nah, jadi sekarang saya ingin tanya kamu semua. Saya ingin tanya sahabat-sahabat semua. Siapa sebenarnya yang kita patut percaya? Perdana Menteri yang pernah dijulang sebagai ikon reformasi, tetapi kini dikaitkan dengan konflik kepentingan? Ataupun bekas Perdana Menteri yang dulu digelar Abah, tetapi kini sedang goncang kubu lawan dari luar? Tuliskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Patutkah Anwar bercuti sehingga siasatan selesai? Patutkah RCI ditubuhkan dengan kadar yang segera? Dan yang paling penting, adakah kebebasan kehakiman kita masih wujud ataupun sekadar ilusi? Kalau Anda rasa video ini penting untuk difahami oleh rakyat Malaysia, tolong like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY. Jangan salah faham, kita tidak buat fitnah. Kita cuma mahu rakyat celik politik dan juga undang-undang. Baiklah semua, sampai jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Dan ingat, kalau kita tidak bersuara sekarang, esok atau lusa, mungkin kita akan dibisukkan selama-lamanya. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih.